Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pagi ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak set up configure static net in router untuk subjek telecommunication network, iaitu prosedur practical lab yang ke-5. Okey, objektif untuk hari ni to configure static net in router, to make addresses between inside local address, outside local address, inside global address dan juga outside global address. Yang ketiga, verify static net translation step by step. Okey, equipment yang kita gunakan adalah packet tracer software. Okey, net tu adalah singkatan daripada network address translation. Okey. Next, kita tengok pada prosedur dia. Okey, yang pertama, prosedur A, kita akan set up network topology. Okey, network topology yang kita akan set up adalah seperti berikut. So, network ni kita akan set up di dalam packet tracer dan follow kepada guideline configuration yang dah diberikan ni. Okey. Okey, ni packet tracer saya dah siap buka. So, pada packet tracer kita akan buat sama macam network topology yang dikehendaki. Okey, kita akan ambil device dia adalah laptop, di antaranya laptop. Okey, laptop. Tiga. Okey. Switch yang bernama switch PT. So, switch ni kita ambil pada generic lah. Okey, router. Dan juga server. Okey. So, kalau boleh kita akan rename ikut pada apa yang dia nak tu. Sebelum rename, kita masukkan dululah kabel. Okey. Kabel di antara laptop dan switches kita akan gunakan straight through cable, sebabkan dia adalah device yang berbeza. So, port yang kita pilih adalah fast ethernet. Okey, connect yang juga kat sini fast ethernet. Masih sama, masih lagi menggunakan crossover cable. Port pun masih sama, kita akan menggunakan semua port fast ethernet. Okey, daripada switches ke router, device yang berbeza, so kita gunakan juga straight through cable. Masih lagi menggunakan fast ethernet punya port. Okey, di antara router dengan router ni kita akan menggunakan port serial. Okey, so cari kat sini serial DCE. Di sebelah serial DCE tu dia ada gambar clock. Okey. Okey, so kat sini kalau tengok tak boleh nak pilih port serial. So, apa yang berlaku kat sini? Okey, matikan dulu ni. Okey, pada sini sikit. Okey. Okey, pada router, pastikan pada router kita kena masukkan pada router kosong ni. So, pada router kosong pergi kepada CLI. Pergi pada physical dan pilih WIC 2T. Okey, pada sini kamu akan nampak router tu tengah di on sebab nyalaan dia adalah hijau. So, tutup dulu lampu router. Kita nak masukkan port ke dalam router tadi. Okey, dah masuk, on balik. Okey, dah siap untuk router 0 dan kita buat pula untuk router 1. Pada physical, ambil WIC 2T. Okey, router ni tengah on. Tutup dulu. Drag masuk port dan on balik. Okey. So, sekarang baru kita pergi balik pada connection. Ambil serial DCE. Okey, barulah wujudnya port serial. Okey, sambungkan juga pada port serial. Okey, di antara router dan server, kalau kita nampak pada sini dia adalah device yang berbeza, tapi fungsinya adalah sama. So, bila kita panggil dia sebagai item yang samalah, device yang sama, so kita akan menggunakan crossover cable. Okey, gunakan port fast ethernet. Okey, so penyambungan kita dah siap. So, pada network topology yang diberikan, dia dah rename
IP address untuk setiap device. So sama kita rename. So pergi pada place node. Okay, di sebelah kiri ni ada place node. So ambil place node tadi, rename untuk laptop kosong dulu. IP address kosong, 10. Dia punya subnet mask 10 tu adalah kelas A. So kita ikut subnet mask untuk kelas A. So ni IP address untuk laptop kosong. Drag dan letak dekat sini. Okay, laptop 1 pula 10.0.0.20. Dia punya subnet mask dia adalah kelas A, 255 sebanyak 1 kali. Okay. Next, ambil lagi place node dan letak untuk laptop T2. Okay, di sini. Okay. Dekat switch PT tak perlu. Okay, pada router, okay, masukkan juga place node pada router. IP address untuk router 0.1.255. Okay. Okay, kalau boleh, kalau tak nak lupa, masukkan nama port macam dia buat tadi. Port dia kita guna FA 0/0. Okay, kat sini pula dia punya IP address untuk inside. Dia ada outside dengan outside IP address. Kita nak setting. Okay, letak nama port tadi adalah serial 000. Okay, di sini. Okay. Lagi. Masih lagi yang di dalam lagi. Okay. So akan jadi lebih kurang macam ni. Okay, ni IP address untuk sebelah sini. Di sebelah global. Okay. Macam mana nak tahu ni global? Pada lab sheet dah tulis IP address untuk global. Okay, sini. Global ni. Okay, sini adalah inside dan sini adalah outside. Okay, ni outside, ni inside, ni outside. Okay. Okay, lagi place node. Masukkan 192.4.1.1. Sorry. Okay, pada FA. Okay, di sini ya. Dan last, IP address untuk server. Server selalunya kita akan gunakan kelas T sebab dia adalah nilai yang paling besar dan juga semua PC dapat connect dengan server tu seboleh-bolehnya, semaksimum mungkin jumlah PC lah. Okay, so kita guna kelas T. So dah siap kita punya network topology dan juga IP address. Okay. So merujuk pada lab sheet, dia minta kita buat initial IP configuration untuk semua item ni. So di antaranya adalah laptop kosong, kita kena masukkan nilai IP address dia. Okay, IP address untuk laptop kosong, pergi pada laptop. Okay, pergi pada config. Pergi pada desktop. Okay, kalau nak cepat, ambil saja IP configuration ni. Okay, type kat sini IP address 10.0.0.10. Okay, default gateway pun masukkan juga point 1 lah. Okay, yang belakang ni adalah 1. Bangka. Di sini pada desktop IP configuration
IP address yang sama macam kita masukkan pada place note tadi. Default gateway. Okey, dah siap. Yang ketiga, pada desktop sama, ambil IP configuration juga. Okey, so ketiga-tiga ni sekarang kita dah rename dan bila kita klik dah ada dia punya IP address dan juga gateway. Okey, pada server so sekarang server, untuk server dan juga router dan switches tak perlu buat apa-apa lagi. Terus pada prosedur B iaitu configuration for router. Okey, configuration for router. Okey, ni B configuration for router. Okey, dia kata to configure IP address in router 0, router 1. So yang ni kita rename, nak mudahkan dia, kita rename router 1. Okey, bagi samalah dengan dia. Ini router 1, ni router 2. Okey, router 1 and select. Okey, buka pada router 1, select CLI. To interface of router are used in topology, iaitu fast internet 0101 dan juga serial 000. Okey, pergi pada router, dia akan tanya macam ni. Okey, kita klik enter saja. Okey, bila klik enter, kita akan masuk kepada serial punya command prompt. So type enable ataupun en saja pun boleh. Okey, kita akan apply configuration terminal ataupun saya type pendek aja, configuration terminal. Okay, name of the router, hostname R1. Okay, router kita adalah R1. Okay, so sekarang kita akan masuk kepada configuration untuk router 1. Okay, kat sini boleh type sama macam prosedur tadi, interface fast internet 0/0. Okay, IP address. Okey, bermula IP address daripada 1 hinggalah ke seterusnya lah, dan juga dia punya subnet mask. Okey, kita tak nak router kita shutdown. Kita type no shutdown. Next, kita akan exit. Okey. Okey, next kita akan configure pada step seterusnya iaitu IP dalam R1. So sekarang ni kita andaikan kita berada di dalam R1. So sebab macam mana nak tahu, sebab sini kita dah configure ni, kita duduk dalam R1 ni. Okay, ni R1. Di sini kita akan buat show controller serial. Dia akan tunjuk semua controller yang ada lah. Okey, dah habis semua, dia dah tunjuk dah. Okey, kita boleh sambung balik. Okey, type exit, type configuration terminal. Okey, interface serial 000, IP address 100.0.1 255.0. Okey, clock rate 64, bandwidth 2
shutdown. Dan tadi adalah exit. Okey, kita dah siap set up IP address untuk serial interface. Next, kita akan set up IP address in router 2 pula. Okey. Jadi bangkang dulu, pergi pada router 2. Sama, pergi pada CLI tadi. Okey, norm. Okey, kita akan start setting untuk router 2. Sama juga nak type enable pun boleh. Okey. Ataupun nak type EN saja macam saya type pun boleh. Configuration terminal nak type penuh pun tak apa. Ni saya type pendek. Okey. Hostname. Kita dah letak R2 tadi. Okey. Interface. Fast Ethernet. Okey. IP address 192.168. No shutdown. Okey. Configure untuk interface serial. IP address yang kita dah masukkan tadi. Okey, 100.0.0.2. Next adalah exit. Okey. So kita dah siap configure IP address untuk router 2. Okey. Sekarang masih dalam R2. Okey, kita akan sampai situ dulu untuk R2, pangkah dulu. Sekarang kita nak configure step untuk yang C. Okey. Step B ni dah siap. Okey, step C. Mana step C? Configure static net in router. So kalau kamu tengok dia kata router R1 static net configuration. So bila disebut R1, kita mesti configuration kita ni dalam router 1 lah. R1 kat sini nampak ni. Okey, pergi pada router, pergi pada R1. Dekat R1, okey, klik enter saja. So mesti sama macam dia, kita dah duduk dalam R1 config. Okey, R1 config ni kita nak configure lah. Okey, type sama macam netsheet. IP net inside source. Static 10.0.0.250.0.0.10 interface device internet IP net inside exit. Okey, interface, masuk pula interface untuk serial. IP net outside dan juga exit. Okey, dah siap static net untuk static net configuration. Sambung kepada router 2. Okey, router 2 kita nak buat yang sama, static net configuration juga. Sama macam tadilah, IP net inside source static 192.168.1.10 200.0.0.10. Okey, interface plus internet kosong, IP net inside exit. Okey, interface untuk serial IP
out. Exit. Okay, so dah siap router punya static. Next. Okay, next statement ketiga, configure static routing in router 1 dan configure static routing in router 2. So, memandangkan saya dah berada dalam router 2, saya configure terus untuk router 2, okay, iaitu IP root 50.0.255 dan juga 100. Okay, untuk router 2 dah siap. Okay, router 1 pula IP okay, dah siap semua configuration tadi. Okay, kalau dah siap, kita akan nampak semua kita punya network topology tu, dia dekat dia punya kabel dah menyala hijau. Okey, hijau macam ni. Okey. So, boleh sambung step yang keempat, iaitu test the configuration by clicking laptop 0 and desktop. Okey. Okey, ni semua dah siap. Okay, test the configuration by clicking laptop 0 and desktop and click command prompt. Run ipconfig, record the result. Okay, tengok apa yang berlaku. Okay, dia kata pada laptop 0, okay, pergi pada desktop dan klik command prompt. Okay, kat sini. Pada command prompt tadi, run ipconfig. ipconfig. Okay, ada IP address dan juga subnet mask. Okay, ni dah dia punya ni. So, kamu boleh terangkan kat situ. Kau dah tulis dah, boleh dapat result dia, explanation dia. Network dah ada sebab kita dapat tengok IP address, subnet mask dan juga default gateway. Untuk step B pun sama. Okay, kita nak ping IP address yang ada. So, berlaku request timeout. So, apa yang berlaku kat sini, kamu kena terang lah. Bila request timeout ni berlaku disebabkan server tak dapat connection. Sebenarnya server ni ada connection, tapi kita kena cuba ping tu berkali-kali sampai dia okey lah. So, tak apa kalau dapat result request timeout pun tak menjadi masalah. Sebabnya, kita dah hasilkan, kalau tengok pada sini semuanya menyala. Cumanya, internet connection tu akan ada sekejap tak ada lah. Dia jadi macam tu. Okay. Okay, tunggu dulu. Okay, dah. Lagi. Okay, kita try lagi ping 192.168.1.10. Destination host unreachable. Seolah-olah dia tak ada lah, tak apa. Yang ni jangan tak ada menjadi masalah apa. Sebabnya connection dah ada. Cumanya dia cuba untuk berlumba nak dapat connection tu lambat lah. Okay, yang kelima, test the configuration by click laptop 0 desktop and click browser. Okay, klik web browser. Okay, type kat sini 200.0.0.10 and go. Should be dia tak boleh lah sebabnya tadi dah request timeout. Kalau boleh dia akan keluar paparan Cisco Packet Tracer. Okay, kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apa, kamu print screen saja apa yang berlaku kat sini. Okay, so tutup kat sini. Okay, tadi dia ada error. So, kalau kita tengok kita ada setting untuk semua ketiga-tiga laptop ni. Okay, kita dah masukkan IP address untuk server. Okay, kita check dah masuk ke belum. So, maksudnya saya belum masukkan lagi. Okay, masukkan dulu. Ni pun boleh jadikan salah satu sebab dia error lah. Okay.
Okay, dekat config server punya. Okay, dekat server, pergi dekat config. Okay, tengok juga HTTPS ni mesti on. Sebab kita nak gunakan browser dia lagi. Okay, pergi balik pada step yang keempat. Step yang kelima, iaitu test the configuration by click laptop 0. Okey, daripada laptop 0 tadi, okey, pergi pada desktop, pergi pada command prompt. Kita dah ping dah. Okey, dah ping dah, ni dah okey. Yang ada error tadi ping 200. Okey. Masih sama juga Okey, rujuk balik pada server. Okey, tengok dia punya desktop. Okey, sini 10 ya sepatutnya. Okey. Default gateway baru 1. Okey, so pergi balik pada laptop ni. Kita ping balik. 200 yang tadi tu. Dah berjaya ke tak? Okey, sekarang dah ada connection lah. So, apa yang berlaku tadi sebabnya saya setting IP address server salah. So, bila salah, masa kita buat pinging, okey, pinging untuk dia punya outside dengan juga inside tu, jadi tak dapat connection. So, sekarang bila saya dah ubah setting, so berjaya lah dapat dia punya reply from ni. Okey, so step kedua, step B berjaya. Okey, step C. Okey, yang ni pula server sendiri. Destination host unreachable. So, kenapa ya berlaku macam ni? Try lagi sekali. Dah pasti. Okey, tak apa. Masih tak ada connection lagi atau so, pangkal dulu tak apa, tak ada menjadi masalah. So, pergi pada laptop 0 lagi. Pada web browser pula, kita nak type address yang 200 tadi, yang kita ping tu dia okey. So, dia akan dapatlah laman web yang akan link kepada Cisco Packet Tracer. So, ni berjaya untuk step keempat, berjaya. Okey. Step yang kelima, test the configuration by click laptop 1 and pergi pada desktop dan juga pergi kepada command prompt. Next, pada command prompt, ping dulu. Okey, ping IP address yang 200 tadi. Sorry. Okey, kali ni request timeout pula. So, kenapa berjadi macam tu? Sebabnya kamu kena terang lah. Sebabnya kita tak ada setting apa-apa IP address yang menggunakan pinging 200 pada laptop pada laptop 1. Kita setting kalau tengok balik setting kita adalah 200.0.0.0, bukannya adalah 0.1. Okey, kita try. Sama ya, request timeout juga. So, kalau masih berlaku macam ni, so kamu terangkan kat situ apa yang berlaku. Okey, next pergi kepada, okey, dah ni boleh bangkar dah. Pergi kepada step D. Masa dekat step ni show IP net translation. So, buat dulu yang ni. Okay, tengok pergi pada packet tracer. Pergi pada router 1. Pergi pada CLI. Dan type show IP net translation.
Okay, masukkan result ni di dalam IP address ni. Okay, so kamu akan nampak lah ni, kalau inside, okay, untuk router 1 inside global, ini IP address yang kita gunakan. Okay, inside global, ni IP address yang kita gunakan, ni outside. Okay, ni outside global. Global. Okay, ni outside local dan juga outside global. Kalau nak lebih faham, rujuk pada gambar rajah yang ada kat atas ni. Kat mana inside dan outside, kat mana local, kat mana global. Okay, ni gambar rajah sini. Okay, next. To verify IP address connection on router 1. Okay, sekarang kita nak tengok pada router 1 pula. Okay, sama. Pada router 1 ni kita buat sama juga, show IP net translation. Okay, masih sama. So, masukkan IP address ni pun sama. Kamu printkan yang ni. Di belakang ni adalah 80, 1025. So, ini adalah TCP/IP punya port 80 ni. Okay, yang port di belakang IP address tu kita panggil TCP/IP punya port. So, saya rasa itu saja untuk lab 5. So, boleh cuba buat dan sebolehnya jangan bagi jadi connection request timeout. Kalau boleh dapatkan dia punya connection tu reply lah. Okay. So, apa yang saya buat tu, yang ada request timeout tu, kita kena buat lagi sekali dia punya command prompt tu. Dia punya command tu mungkin ada error ataupun connection dia tak sampai lagi. Okay. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih.